Okey, kita sambung rekod tadi ada mungkin ada masalah internet ke apa, cikgu tak pasti. Okey, nanti video tu cikgu akan buat part 1, part 2 untuk sambungan record video yang cikgu record ni. Part 1 yang tadi tu, part 2 yang ni yang lepas terputus tu tadi. Okey, kita sambung balik pada perbincangan kita ataupun pelajaran kita untuk menukar isi padu cecair daripada unit mililiter kepada unit liter. Kita perlu buat operasi apa? Bahagi. Yes, bagus. Kamu dah faham dah. Bahagi dengan berapa? 1000. Kenapa 1000? Kenapa 1000? Sebab liter tu kalau bersamaan 1000 mililiter. Bagus. Sebab 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. Bagus. Okey. Begitu juga nak menukar unit daripada unit yang besar kepada unit yang kecil, iaitu unit liter kepada unit mililiter. Jadi kita hanya perlu tukar operasi saja, iaitu operasi bahagi darab kepada operasi darab. Darab dengan 1000 juga. 1000. Bagus. Terima kasih atas respon. Okey. Jadi itu yang kita perlu tahu tentang menukar unit. Okey, kita perlu tahu tentang menukar unit. Okey, setakat ni macam mana? Boleh ikut tak apa yang cikgu terangkan tentang proses menukar unit? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Boleh. Okey, jadi yang penting kamu faham, kemudian nanti senanglah cikgu nak tu. Okey, jadi ini juga sepatutnya yang kamu dah belajar yang dah belajar di dah belajar masa darjah 3, tapi cikgu ulang balik masa darjah 4 ni proses menukar unit. Okey. Jadi katakanlah cikgu bagi contoh, Katakanlah kita nak menukar unit, okey. Ni contoh kita pergi pada contoh. Okey. Okey. Contoh. Ni contoh soalan. Kalau tak ada contoh nanti kamu tak tahu macam mana nak buat. Okey. Contoh, katakanlah kalau cikgu kata 7 cm bersamaan dengan berapa milimeter. Okey. Di sini apa yang perlu kamu perhatikan? Okey, kamu kena tahu. Kamu kena tengok ni. Kamu kena tengok unit dulu. Daripada unit sentimeter kepada unit milimeter. Di sini kamu cuba pastikan daripada unit besar kepada unit kecil ke ataupun daripada unit kecil nak tukar jadi unit yang besar. Unit besar kepada unit kecil. Yes, yang ni lah kan. Sentimeter dengan milimeter, unit sentimeter ni lebih besar. Okey, jadi bermakna kita kena pakai yang inilah. Yang ni jangan kita pakai yang ni. Jadi macam yang cikgu sebut tadi, daripada unit besar kepada unit yang kecil, kita kena buat operasi apa? Darab ke bahagi? Ni dia cikgu, sambil tu cikgu tunjuk. Bahagi. Daripada unit besar kepada unit kecil. Cuba kamu tengok board yang cikgu paparkan. Darab. Kita kena buat operasi darab. Jadi itu yang kena faham tu, sebab tadi ada yang sebut bahagi. Jadi kalau kamu buat operasi bahagi memang akan jadi salah lah. Jadi bermaksud kamu kena buat operasi darab. Jadi yang mana kamu nak pakai? Yang darab 1000 ke, darab 100 ke? Darab 10. Yes, betul. Kamu kena guna yang inilah sebab antara unit sentimeter dengan milimeter. Contoh yang cikgu bagi tadi antara unit sentimeter dengan unit milimeter kan. Besar kepada kecil, sentimeter kepada milimeter, jadi darab 10. Maksudnya 7 ini kamu perlu darab dengan 10. Maknanya 70 darab dengan 10, maka kamu akan dapat 70. Oh, bagus. Maknanya jawapan dia ialah 70 milimeter. Boleh faham? Boleh. Jadi itu sebenarnya nak menukar unit daripada unit sentimeter kepada milimeter. Cikgu bagi contoh lagi supaya kamu faham. Katakanlah, cikgu bagi contoh lagi biar kamu faham dengan contoh-contoh ni. Katakanlah ni contoh 2 tadi contoh 1 ni contoh
yang kedua. Okey, contoh yang kedua, katakanlah cikgu bagi berapa katakanlah cikgu bagi 30 milimeter, nampak unit dia bersamaan dengan berapa sentimeter. Jadi di sini kita kena kenal pasti unit dia. Ini daripada unit milimeter, yang ni kecil ke besar? Kecil. Kecil. Unit kecil kepada unit besar. Yes, bagus. Unit kecil kepada unit yang besar. Jadi seperti yang cikgu bagi tahu tadi, daripada unit kecil kepada unit yang besar, kita perlu buat operasi apa? Bahagi. Yes, bahagi. Bahagi Maknanya 10. bahagi dengan 10. Bagus. Terima kasih respon tu. Okey, jadi apa yang perlu kita buat? Maknanya kita ambil lah nilai yang dia bagi ni. Iaitu 30 bahagi dengan 10. Bagus. Jadi kalau bahagi 10 macam yang dah cikgu ajar, bila bahagi 10 ni kita tak perlu buat bentuk lazim. Kita boleh guna kaedah mansuh sifar. Nampak ni, sifar ni dengan sifar ni kita boleh mansuhkan terus. Jadi bila mansuh maknanya yang tinggal 3 bahagi 1. Maknanya daripada nombor yang besar 30 jadi 3. 10 jadi 1. Jadi 3 bahagi 1 kita boleh congak. 3 bahagi 1 berapa? 3. 3. Yes. Maka jawapan dia ialah 30 mm tu adalah bersamaan dengan 3 cm. Bagus. Faham tu? Okey. Okey, begitu juga dengan yang lain-lain. Kalau cikgu bagi contoh, katakanlah cikgu bagi contoh unit yang lain pula. Biar kita banyak contoh Yang penting kamu dah faham apa yang cikgu terangkan tadi. Katakanlah kalau cikgu bagi 3, ni contoh contoh 3. Contoh 3. Okey. Katakanlah cikgu bagi 300 nombor tu besar sikit, 300 sentimeter bersamaan dengan berapa meter. Jadi pertama kamu kena kenal pasti unit dia. Unit dia besar kepada kecil ke kecil kepada besar? Kecil kepada besar. Sentimeter dengan meter mana yang kecil? Sentimeter. Sentimeter ni adalah unit yang kecil. Meter ni adalah unit yang besar. Jadi cuba kita tengok balik pada jadual yang cikgu tulis tadi tu. Kecil kepada besar. Kena buat apa? Darab ke bahagi? Bahagi. Bahagi. Okey, kita nak bahagi dengan berapa? 100. Kenapa 100? Sebab sebab hubungan antara unit dia ialah 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter. Yes, sebab ini sebab dia. Kenapa kita bagi 100? Sebab hubungan antara unit ataupun perkaitan antara unit. Jadi kita pun buatlah 300 bahagi dengan 100. Jadi bila 300 bahagi 100 kita perlu ke buat bentuk lazim macam ni? 300 bahagi 100. Nak buat macam ni pun boleh juga. Tak ada masalah sebenarnya. Tapi lambatlah kan. Kamu kena tulis macam tu. Tapi macam ni kita terus potong sifar. Kita potong sifar ni. Jadi 3 bahagi 1 kita akan dapat 3. Betul tak? 3. Jadi jawapan dia 300 cm ni samaan dengan 3 meter. Yes. Cikgu. Yes. Nak pergi tandas? Okey, boleh. Okey, jadi boleh kita teruskan lagi tak? Boleh. Okey, jadi setakat ni boleh ikut tak ada masalah tu. Kalau ada yang tak faham boleh terus tanya je terus je kamu mencelah. Cikgu saya nak tanya ni. Okay. Jangan tunggu dah habis nanti baru kamu nak ulang. Terus je tanya Okey, jadi kita teruskan contoh lagi. Katakanlah kalau cikgu bagi
bagi ini sikit. Okey. Kita tukar ink warna putih dulu. Okey, katakanlah kalau cikgu bagi 6 kilometer bersama ataupun cikgu tu sikitlah. Okey. Okey. Katakanlah kalau cikgu bagi 6,250 meter bersamaan dengan berapa kilometer dan berapa meter. Yang ni lain sikit soalan dia. Yang ni tengok macam mana cara nak faham tu. Yang ni daripada 1 unit nak tukar jadi 2 unit. Macam mana? Di sini sebenarnya macam mana nak buat tu? Cara dia macam ni. Sebenarnya dia tetap sama daripada 1 unit kepada unit yang lagi satu. Kenapa cikgu kata 2 unit? Sebab di sini ada 2 unit. Cuma unit yang ini dengan unit meter ni dengan unit meter ni, ini dua-dua ni sama. Betul tak? Jadi bila sama, okey. Jadi macam mana nak buat? Okey, yang ini kita boleh guna cara bahagi bentuk lazim. Bahagi bentuk lazim. Maknanya pertama kita kena tahu kita nak tukar unit meter kepada unit kilometer. Itu yang kita kena tahu dulu. Sebab yang ni yang meter dengan meter ni unit dia sama. Jadi kita tak payah tukar. Jadi kita tukar kepada kilometer. Jadi nak tukar kepada kilometer kita kena buat operasi bahagi. Yes, bahagi berapa tu? 1000. Okey, bagus. Jadi bermaksud tengok sini perhatikan betul-betul. 6,250. Okey, ni nilai yang dia beri bahagi dengan 1000. Bahagi dengan 1000 tu senang je sebenarnya kan. Jadi kita ambil 6 darab 1000 bermaksud 6,000. Okey, di sini dekat bawah ni kita tolak akan ada baki, betul tak? Baki dia 250, betul? Betul. Okey, jadi di sini kita boleh terus tulis jawapan. Atas ni adalah unit kilometer, bawah ni unit meter. Jadi kita tulis balik 6 kilometer. Okey, bawah ni baki dia tu 250 meter. Boleh faham tak tu? Boleh. Okey, ada apa-apa pertanyaan tak setakat ni? Ada. Tak ada. Okey. Betul tak ada? Betul. Okey, kalau tak ada, betul tak ada, jadi kita akan cikgu akan bagi tugasan lah pada kamu. Okey, tugasan kamu tugasan kamu tak banyak memandangkan esok cuti kan. Esok cuti tapi cikgu tak ada bagi tugasan banyak, kamu jangan risau. Okey, sebagai tugasan, okey ni tugasan tulis sini sebagai tugasan. Sebagai tugasan. Okey. Kamu seperti biasa kita gunakan buku aktiviti. Buku aktiviti. Tu aktiviti sukses A+. Okey. Sukses A+. Okey. Sukses A+. Okey. Jadi kamu buat latihan ataupun tugasan di muka surat 72. Okey, muka surat 72. Okey, dan 73, tak banyak. Sikit je. Okey. Jadi di muka surat 72 dan 73. Okey. Ada apa-apa pertanyaan tak? Tak ada. Jadi kalau tak ada apa-apa pertanyaan, okey, kita jumpa lagi pada hari Rabu insya-Allah. Jadi sebelum kita tamatkan kelas kita pada pagi ini, okey, sekejap Sebelum kita tamatkan kelas kita pada pagi ini, kita